إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آل محمد وبعد فيا أيها المسلمون فيا أيها المؤمنون اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون قال تعالى فاتقوا الله لعلكم ترحمون. Sidang Jumaat yang dihormati sekalian, mulai dengan bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang senantiasa memberi nikmat, rahmat, nikmat kepada kita sebagai makhluk. Seperti makhluk-makhluk yang lain. Alhamdulillah, dengan rahmat Allah dan nikmat Allah yang terbesar, iaitu nikmat iman, sebagai kita ditanamkan di dalam hati kita sebagai orang yang beriman kepada Allah, beriman kepada malaikat, beriman kepada kitab, beriman kepada Rasul, hari kiamat dan qada dan qadar Allah Subhanahu wa taala. Juga kita mari bertakwa kepada Allah dengan meningkatkan kebaikan-kebaikan, perkara yang baik. Kita mesti menyokong ataupun ta'awun atas benda itu, dan kita menjauhi segala bentuk yang menjadi maksiat, yang menjadi memusnahkan alam ini, oleh kerana syaitan laknatullah adalah sebagai sejenis yang bijak. Allah widya tu bijak. Maka dengan kita, dengan iman yang halus, sekadar iman yang kita ada ni lah sebagai penepih bagi kita umat Islam yang beriman kepada Allah. Kita nak lawan yang betul-betul tak boleh kepada dengan syaitan, maka kita boleh mendamping ataupun menyekat daripada suatu benda yang merancang kepada kita tu. Kita minta ya Allah menjauhi daripada syaitan laknatullah. Sidang Jumaat yang mulia sekalian, kita sudah tahu dan mengetahui bahawa hakikat terjadinya sekarang di Palestin ataupun di Al-Aqsa itu adalah orang yang Allah tutup atas mereka untuk menjaga agama Islam, menjagakan kehormatan Al-Aqsa, salah satu masjid Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya, untuk menziarahi tiga masjid Al-Haram, Al-Madinatul Munawwarah, lepas tu Al-Aqsa, yang mana telah di khutbah bagi ustaz kita minggu kemarin dah. Maka kita di sini, walaupun kita tak sempat nak pergi kepada Palestin, maka kita juga mesti tanam bahawa innamal mu'minuna ikhwah,
yang mana Tok Imam kita telah lalu saat ni. Semua orang mukmin itu adalah persaudaraan. Maka di dalam hati kita haluh kita kena rasa, atau walaupun kita tak pergi, tapi kita boleh buat bentuk upacara yang sebagai ta'awun, sokong menyokong atas benda yang baik, iaitu infak, sedekah. Ada banyak kita beri banyak, ada sekadar kita boleh beri. InsyaAllah benda hak kita infak, Allah iaitu sifat untuk kita terima pada hari akhirat insyaAllah. Yang kedua pula doa. Doa silahul mukmin, iaitu doa ni menjadi sebagai senjata bagi orang Islam, orang mukmin. Walaupun pedal tak, tapi apabila ia akad tangi bila, maka di situ Allah terimanya, iaitu permintaan satu-satu doa tu. Maka saya tak melebarkan masa untuk perihal dengan Palestin. Bahkan kita di sini wajib juga, walaupun di sana kita perang dengan Yahudi, maka di sini rancangan-rancangan barat ataupun rancangan-rancangan Yahudi laknatullah juga, iaitu sapa kepada di rumah kita ni, yang mana kita kadang-kadang kita terlupa. Kita tengok sekadar jihad fi sabilillah untuk ngapedal saja. Bahkan jihad maksudnya jihad nafsu pun ada, jihad hak lain-lain pun ada. Satu tajuk yang saya ingin dikhutbahkan pada hari ini iaitu peranan ibu bapa di dalam Islam. Ibu bapa iaitu orang yang mujahadah ataupun orang hak nak berjihad, yang mana seteru Allah Subhanahu wa taala akan menghancurkan apabila kita berkeluarga dah, maka upacara barat ataupun upacara setan yang nak benda-benda hak nak duduk dalam perut ibu kita, iaitu anak kita ataupun anak cucu cicit kita akan datang. InsyaAllah mari kita dengan pengertian ibu dan bapa. Ibu dan bapa ialah mereka yang diperanakkan akan anak-anaknya, mempeliharakannya, mengajarkannya anak-anak akan hukum-hukum Allah, supaya mereka berada di dalam dunia ini dengan bahagia, betul dengan kehendaki oleh Allah Subhanahu wa taala, mengikut upacara hidup yang dibawa oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dalam arti kata, ibu bapa adalah sebagai guru yang menguruskan di dalam rumah tangga. Mereka mesti menambah ilmu sebanyak mungkin melalui Al-Quran dan Al-Sunnah, mengikhlaskan hati di dalam mengaturkan upacara hidup di dalam keluarga atau rumah tangga, dan mengajarkan anak-anak supaya bertakwa kepada Allah di sudut ibadat, taat kepada Allah, dan di sudut amalan kerja buat, senantiasa mengadakan nasihat-nasihat kepada dirinya sendiri dengan mendengar ajaran-ajaran Allah di majlis-majlis ilmu, kerana ilmu Allah itu adalah banyak, dan menggunakan pemikiran-pemikiran yang selaras dengan ajaran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dari hadis-hadis yang sahih, semoga membawa keluarganya makmur dan diredai oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu adalah pengertian dan dalam arti kata ibu bapa.
Bukan sekadar kata beranak dah, lepas pada anak besar tak tahu mana, tak. Bahkan ibu bapa adalah tanggungjawab yang besar dalam membinakan anak-anak ya, insya-Allah. Al-Quran telah menegaskan di dalam surah Al-Imran ayat 79, walakin kunu rabbaniyin, wahai manusia, kamu adalah pelajar dan kamu adalah sebagai guru yang senantiasa beribadat hanya kepada Allah yang Maha Esa, dengan mempelajari ilmu-ilmu yang sahih dan beramal dengan amalan yang soleh di setiap bidang hidup di dunia ini dan di akhirat. Sidang Jumaat yang mulia sekalian, kesimpulan ayat tersebut, satu, kita mesti mempelajari Al-Quranul Karim. Sebagai ibu bapa, mesti kena ada tanah di dalam hati dengan Quran, dengan yang ditafsirkan oleh Al-Hadis, mengikut pahaman-pahaman para sahabat dan ulama-ulama al-mu'tabarin di setiap sudut agama. Manakala yang kedua, kita dengan demikian dasar ilmu itu menjadikan kita sebagai hamba Allah yang senantiasa beribadat kepada Allah dan beriman kepadanya dengan ilmu yang sebenar dan tidak berlawan dengan Al-Quran dan Al-Hadis di setiap amalan hidup. Yang tiga, kita kena berikhlas diri kita, hati kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka di sini peranan ibu bapa, kewajipan ibu bapa kepada anak-anak dan keluarga seperti berikut. Satu, memberikan pahaman-pahaman Islam kepada anak-anak, khususnya kepada pahaman melalui daripada Al-Quran dan Al-Hadis. Manakala yang kedua, menyuruhkan anak-anak supaya mengikut ilmu-ilmu wahyu, iaitu Al-Quran dan Al-Hadis, supaya membinakan anak-anak sebagai seseorang anak keluarga mengikut ajaran Islam yang sebenar, dan supaya mereka boleh membinakan masyarakat Islam dan keperluan Islam yang akan datang. Ittabi'u ma uhiya ilaika min rabbik. Al-An'am ayat 100 ni. Yang ketiga, ajarlah anak-anak supaya bertakwa kepada Allah, takut kepada Allah, dan menjauhi dirinya dari segala bentuk maksiat dan amalan-amalan yang membawa dimurkai oleh Allah Subhanahu wa taala. Ibn Mas'ud berkata, laisal ilmu an kasratil hadis, walakin al-ilmu an kasratil khasyah. Bukan ilmu sekadar banyak berkata ataupun banyak ilmu sekadar mengaji saja, bahkan kita tanam ilmu itu supaya takut dan taat kepada Allah. Seterusnya, mengajar anak-anak supaya berada di atas jalan kebenaran, benar dalam percakapan, amalan dan beribadat. Manakala tersebut
Yang kelima, mengajarkan anak-anak akan akhlak yang mulia. Akhlak yang berdasarkan dengan ajaran Allah dan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Oleh kerana akhlak yang mulia itu sebagai tiang seseorang anak yang beriman dan buahan ilmu-ilmu yang betul yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa taala. Jika ada akhlak mulia dan sebagai tiang, maka benda itu boleh mencontohi bagi kita pada masyarakat, insya-Allah. Seterusnya, menyuruhkan anak-anak kita mengajarkan Al-Quran kepada mereka, mengajarkan doa-doa kepada mereka, memberi salam dan mengajarkan mereka dengan perbuatan yang baik seperti menutup aurat, berkawan dengan kawan-kawan yang baik supaya menjaga agama Islam dan hukuman Islam sebanyak mungkin. Akhir ini, mari kita sebagai ibu dan bapa, sebagai anak sekolah dan guru, walaupun ketua, walaupun Tok Ime, Tok Nebel ataupun mana-mana nayuk pun, maka ia adalah sebagai ibu dan bapa, sebagai mengambil peranan di dalam hidup masyarakat, walaupun masyarakat kecil iaitu keluarga, sampai kepada masyarakat alam dunia iaitu yang terbesar. Kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyatih. Kita diwajibkan sebagai tuan, iaitu pemimpin. Maka tiap-tiap pemimpin itu akan disoal atas jagaannya masing-masing. Maka di akhir ini, marilah kita mengambil daripada hadis yang tersebut, kita semua adalah yang diwajibkan atas tiap-tiap pekerjaan dan tiap-tiap tanggungjawab itu akan disoal oleh Allah Subhanahu wa taala di atas tiap-tiap pekerjaan itu. Yang kedua, tanggungjawab adalah wajib yang dilangsungkan atas setiap-tiap manusia dengan menyuruh kebaikan dan menegahkan kejahatan. Yang kedua, kita semua mesti menjalani, menghidupkan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang sahih di dalam masyarakat. Yang tiga, mesti menaburkan ilmu-ilmu agama, mengajar dan mendengarkan ilmu-ilmu Al-Quran dan ilmu-ilmu daripada Al-Hadis yang ditafsirkan oleh para sahabat dan ulama Al-Mu'tabari. Yang keempat, mesti disusunkan upacara di dalam masyarakat, baik di dalam masyarakat itu keluarga halus ataupun masyarakat kampung, iaitu dengan mengadakan majlis ilmi dan halaqah Quran dan lain-lain. Manakala yang kelima, mesti mencari ilmu harian, ilmu dunia dan ilmu akhirat. Yang seterusnya, berzikir di setiap masa. Ajar anak-anak kita berzikir, jangan halak ataupun jangan membiarkan anak-anak kita dengan bukan kata suara ni tapi ramah, iaitu dengan daripada terosak ataupun benda-benda yang ada di dalam terosak. Hak baik tu tak apalah, tapi hak tak baik tu lebih banyak daripada di kalangan anak-anak kita. Seterusnya, mesti bermuafakat
di antara orang tua dengan budak, iaitu ada percapu, orang panggil pergaulan di antara budak dengan orang tua. Jangan kita lepas atau budak sebagai budak. Kita budak kita tak padu, tak leh. Apabila kita budak tak cara kepada orang tua, tak leh. Sebab apabila kita nak bina ataupun nak jadi dalam masyarakat bahagia, kita kena kosi. Kita tengok di Palestin pun super. Kami ya budak-budak yang ambil batu ya pegang. Ajar. Berdegi tapi tak ada alat jatuh untuk nak lawan. Dia sekadar kata dia boleh mampu. Dia panggil. Lepas tu dia ajar anak-anak dia dengan Quran ya. Ajar budak-budak dengan Quran, apa Quran, baca Quran. Itu dia panggil sekadar kuasa hak dalam masyarakat kita, insya-Allah. Maka di sini sekadar upacara sebagai nasihat, walaupun sedikit, tapi kita doa bahawa di sana ada orang jaga agama Allah Subhanahu Wa Taala, dan di kampung kita pun mesti ada juga kena mengadakan upacara untuk nak jaga agama Islam. Bukan sekadar kata kita kata jauh daripada musuh ataupun peperangan, tapi kita boleh buat apabila kita peluang lagi ni. Tuhan kita peluang daripada benda-benda fitnah daripada al-Yahud ataupun ataupun lingkungan seteru Allah Subhanahu Wa Taala kepada kita. Dan ni kita ada amil. Dan ni kita amil. Kita boleh buat upacara yang mana kita sekadar mampu boleh buat untuk membina masyarakat kita kepada bahagia di akan datang. Maka di situ Allah ayat dah, walaupun kita setengah daripada kita tu bosan serabut sebut atau Palestin, Asia, kita pun serabut juga. Tapi Allah ayat di dalam Al-Quran Karim, wa makaru wa makarallah wallahu khairul makirin. Walaupun orang kafir itu penuh daripada likungi yang teru nak tak orang Islam satu-satu kelompok, tapi Allah telah susun, Allah telah jaga, Allah telah wampai siap dah untuk nak melaknatkan mereka itu muaimah dengan tentera yang daripada langit, iaitu malaikat ni sendiri, ataupun hujan, ataupun api, ataupun gempa bumi, ataupun air. Itu adalah tentera Allah Subhanahu Wa Taala. Maka di sini sekadar inilah saja yang saya sekadar, iaitunya untuk memberi nasihat pada hari ini, insya-Allah. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ni wa iyyakum bima fihi minal ayati wa zikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatah innahu huwas sami'un alim. Alhamdulillah الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد قال الله تعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات اللهم انصر المسلمين في فلسطين اللهم انصر المجاهدين المسلمين في فلسطين وفي كل مكان ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين ربنا عافنا من كل بلاء الدنيا وعذاب الآخرة ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم الصلاة
الله